Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila faslil adabil wal balaghah lisanati rabi'ah. اليوم نحن سندرس الأدب في العصر الأموي. قد درسنا سابقا العصر الجاهلي، الأدب في العصر الجاهلي والأدب في عصر صدر الإسلام، واليوم نحن سننتقل إلى العصر الأموي. إن شاء الله اليوم سندرس عن العصر الأموي. الهدف من دراستنا اليوم أولا بيان الأحوال السياسية في العصر الأموي، ثانيا بيان العوامل المؤثرة في الأدب الأموي. Untuk objektif yang pertama, kalau sebelum ni zaman jahili kita fokus kepada ahwal ijtimaiyah, keadaan masyarakat dia yang menarik perhatian kita. Untuk zaman Sadrul Islam, kita fokus kepada al-ahwal ad-diniyah, yang fokus kepada agama, iaitu agama Islam. Untuk zaman ini Umawi, kita fokus kepada as-siyasiyah, iaitu politik. Okay. Al-ahwal as-siyasiyah fi asril Umawi. Okay. Jadi, apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan politik yang difokuskan pada zaman Umawi ini? Awalan, taghayyara Muawiyah nizam al-hukmi. Sayyidina Muawiyah dia telah mengubah sistem pemerintahan. Okey, fasara nizaman mulukiyan warasiyan. Jadikan pemerintahan tu dia kata pemerintahan yang diwarisi. Maknanya kalau lepas dia mati ni, mesti anak dia yang ganti sebagai khalifah. Wa asbahat hukumah Arabiyah khalisah. Kemudian pemerintahan orang Islam pada masa itu mesti diperintah oleh golongan bangsa Arab sahaja. Kemudian apa lagi? Wantaqalat al-asimah. Dia dipindahkan pula ibu negara ila Dimishq. Daripada Madinah pindah ke Damsyik. Yang pertama. Thaniyan, ittasa'at ad-daulah al-islamiyah. Bertambah meluasnya kerajaan Islam bil futuhat dengan pembukaan sifat fatrah qasirah dan tempoh yang singkat. Banyaklah negara Islam kan yang wujud pada masa itu selepas pembukaan wamtaddat dan tersebar al-futuhat, di mana kawasan yang terlibat syarkan sampai ke timur, fi ila bilad sanad, ila bilad Sind, tanah Sind iaitu di Pakistan, wa gharban sampai ke barat, ila Maghrib di Morocco, wal Andalus dan di Spain. Tengok peta daripada Saudi Arabia ni kan, Mekah Madinah, pergi ke belah kanan peta sampai ke Pakistan ni, kemudian kiri peta ni jauh sikit lah sampai ke Morocco, Andalus. Okey, itulah luasnya kerajaan Islam pada masa itu. Okay, zaman Umawi. Okey, seterusnya. Apa lagi situasi politik pada zaman itu? Zaharat ahzabu siyasiyah. Munculnya parti-parti politik tanazaat yang menentang alal hukum, yang melawan kepada pemerintah. Wa asbahat al-khilafah, maka pemerintahan jadi tawajuh nizaan, menghadapi tentangan siasian dari segi politik wa askarian dan juga dari segi ketenteraan. Diserang sebab orang tak setujulah dengan apa yang Muawiyah buat tu. Rabi'an, da'ufat al-khilafah al-Umayyah. Jadi lemahlah pemerintahan dia, jadi lemah min kasrati nizaat, dengan sebab banyaknya pergaduhan, al-ahzab, parti-parti, al-muta'aridah, yang parti-parti membangkang ni lah. Okay. Limutalabatiha, kerana tuntutan mereka, bi'awlawiyatil khilafah, siapa yang berhak menjadi khalifah, wa hukukil istila, dan siapa yang berhak menjadi yang berhak mengambil alih kuasa, bil hukmi fi ba'dil wilayat, di setengah-setengah negara.
Okey, takkan bahasa Arab juga yang nak memerintah. Okey. Jadi itulah yang berlaku pada zaman itu. Al-Ahwal Siyasiyah. Jadi pada zaman Umayyah ni lebih kepada cerita-cerita pasal politik lah. Nanti akan tengok dalam bab syair dengan nasar nanti berkaitan dengan apa syair dan nasar pada zaman tersebut. Okey. Kita teruskan kepada seterusnya, perkara kedua kita belajar hari ni apa tadi? Al-awamil al-mu'sirah fi adabil Asy-Sya'bawi. Apakah faktor-faktor yang memberi kesan kepada sastra zaman Umawi? Ada 5 perkara. Awalan, imtizajul Arab ma'a ghairihim fil buldanil maftuhah. Orang Arab bercampur-campur dengan bangsa yang lain fil buldan al-maftuhah, di negara-negara yang dibuka. Okey. Jadi bila dah bercampur tu apa jadi? Tengok nombor 2. Duhulul alfaz al-ajamiyah. Masuk lafaz ajami, iaitu ajami maksudnya bukan Arab. Lafaz bukan Arab dimasukkan dalam al-Arabiyah, dalam bahasa Arab. Intisyarul lahni, dan bercampur lahnya jadinya intisyarul lahni, tersebarlah kesalahan dalam penggunaan bahasa. Di bahasa Arab dia dah tidak original lah. Macam zaman jahiliah. Tak original satu. Yang kedua, penggunaan perkataan tu jadi salah. Okey, seterusnya salisan. At-tamattu' bil hadarat al-ajnabiyah. Menghayati bil hadarat dengan kemajuan al-ajnabiyah, bangsa asing. Wasaqafat al-mukhtalifah, dan kebudayaan yang pelbagai. Jadi benda-benda ni mempengaruhi syair dan nasar pada zaman tersebut. Bukan cerita pasal budaya Arab saja, dah cerita pasal budaya dan budaya dan juga kebiasaan, adat, kepercayaan bagi bangsa-bangsa yang lain. Okey, kemudian rabi'an, ihtimamul khulafa bil adab. Ihtimamul khulafa bil adab. Pada masa ini pemerintah-pemerintah ni mementingkan sastra. Okay, jadi kalau zaman jahiliah tu mungkin pemerintah tak kisah pasal syair sebab dia memang benda biasa dalam masyarakat dia. Zaman Islam kita lebih kepada perkembangan agama Islam. Pada zaman Umawi ni khalifah dia dah memandang dan menitik beratkan tentang sastra. Okay, itu berlaku pada zaman Umawi. Pemerintah mengambil beratlah tentang adab sastra. Kemudian zuhuril majalis naqdil adabi. Pada zaman ni dah start lah nak ada naqdil adabi. Kita ada majlis-majlis untuk mengkritik adab sastra. Bukan setakat pada zaman jahiliah dengan sadar Islam tu setakat baca syair je. Okey. Tapi bila zaman Umawi ni dia dah start naqdil adabi. Ada orang yang komen pasal sastra ni. Ada tukang syair, ada yang mahir dalam nasar, dan ada juga naqdil adabi. Apa dia naqdil adabi? Iaitu macam kita katakan pengkritik-pengkritik. Dia dah start ada pengkritik-pengkritik untuk sastra Arab. Okay. Izan hazi faqat minni, syukran jazilan ala husni istima'ikum wa intibahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.